Selamat datang, salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Selepas dituduh berbohong dan agen liberal, MAIS tetap anggap Dusuki sebagai aktivis politik. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lepas, yang kita tahu Dusuki telah pun ditarik tauliah, sijil tauliah beliau untuk Selangor oleh MAIS. Ini apabila arahan daripada Sultan Selangor untuk tidak membenarkan mana-mana pemimpin agama untuk bercakap secara langsung tentang politik. Majlis Agama Islam Selangor MAIS telah menegaskan bahawa penceramah Ahmad Dusuki Abdurrani tergolong dalam aktivis politik. Pengerusinya Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusuf berkata, dakwaan Dusuki bahawa MAIS berbohong dan menjadi pemecah umat Islam serta ejen kepada gerakan liberal adalah berunsur fitnah. Jelas beliau, kenyataan itu dibuat tanpa memahami maksud serta hikmah larangan pembabitan aktivis politik sebagai pemegang tauliah mengajar agama Islam yang dikuatkuasakan di Selangor. MAIS menjelaskan bahawa aktivis politik yang dimaksudkan dalam larangan ini tidak terhad kepada orang yang memegang jawatan dalam mana-mana parti politik, katanya dalam kenyataan hari ini. Sehubungan itu, beliau menasihati masyarakat Islam agar cakna dan memahami maksud dan tujuan titah Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah, yang tidak memberi perkenan tauliah mengajar agama Islam kepada aktivis politik. Abdul Aziz berkata, larangan itu merangkumi mereka yang menjalankan apa-apa aktiviti secara jelas, mengajak dan mempengaruhi masyarakat untuk menyokong atau memihak kepada parti politik tertentu secara terbuka, sehingga melahirkan sikap partisan serta fanatik terhadap sesuatu parti politik serta berpuak-puak dalam kalangan masyarakat Islam. Siasatan yang dibuat dan pengesahan tapisan keselamatan pihak polis Diraja Malaysia iaitu MAIS mendapati Dusuki tergolong dalam aktivis politik yang dimaksudkan itu. Larangan pembabitan aktivis politik sebagai pemegang tauliah mengajar agama Islam ini dibuat bagi menghalang mana-mana pihak menyalahgunakan medan dakwah dan pengajaran agama Islam sebagai gelanggang politik. Larangan ini juga bertujuan mengelak berlakunya penyebaran propaganda politik yang berunsur fitnah dan kebencian, kerana ia menjadi punca perselisihan serta perpecahan dalam masyarakat Islam. Ini suatu langkah preventif untuk mencegah sebarang mafsadah atau kerosakan daripada berlaku berdasarkan dalil Sa'd Al-Zari, katanya. Terdahulu, Dusuki yang pernah memegang jawatan dalam PAS mendakwa MAIS berhubung isu penarikan balik tauliah terhadapnya untuk mengajar agama Islam di Selangor. Dusuki berkata, jika keputusan itu dibuat kerana dia merupakan ahli parti politik, justru MAIS sepatutnya menarik balik semua tauliah pendakwa yang menganggotai parti politik, sama ada daripada kerajaan maupun pembangkang. Apa sekarang ini di bumi Malaysia berdosa dan menjadi penjanaya bila menganggotai parti politik yang sah di sudut perlembagaan, soal beliau. Kalau begitu, tariklah semua tauliah para pendakwa yang menganggotai parti politik kerajaan dan pembangkang, termasuk yang menganggotai MAIS sendiri. Ada berani, kekecut takut dengan gerakan sekuler dan liberal saja, kata beliau. Cabarannya yang pernah mewakili PAS bertandingnya. Cabarnya ada yang pernah mewakili PAS bertanding di dalam pilihan raya umum ke-14 di Kerusi Dewan Undangan Negeri Kota Anggrek. Mengulas lanjut, Abdul Aziz menafikan dakwaan bahawa larangan terbabit sebagai suatu sekatan terhadap dakwah dan pengajaran agama Islam di Selangor. MAIS menegaskan bahawa larangan itu adalah langkah preventif bagi memastikan dakwah agama Islam yang disampaikan oleh aktivis politik yang bersikap partisan
digantikan dengan pemegang tauliah lain yang mempunyai pengetahuan dan kepakaran dalam agama Islam yang tidak bersikap partisan. Pada masa ini, kata beliau, terdapat 5.682 pemegang tauliah yang aktif di Selangor, dan penarikan balik tauliah terhadap aktivis politik bermula tahun lalu hanya membabitkan 26 orang sahaja, iaitu 0.5% daripada jumlah keseluruhan pemegang tauliah, katanya. Sehubungan itu, tegasnya, larangan tersebut tidak sama sekali menjejaskan aktiviti dakwah dan pengajaran agama Islam di Selangor. Mais juga menegaskan sentiasa komited untuk memastikan aktiviti dakwah dan pengajaran agama Islam terus subur sebagai medan penyebaran Islam, ilmu serta bebas daripada propaganda politik. Mais menasihatkan semua pihak agar sentiasa berhati-hati dan tidak mengeluarkan sebarang kenyataan yang menghina, mengingkari atau mempertikai titah Sultan Selangor atau arahan Mais, kerana ia suatu kesalahan yang boleh dikenakan tindakan di bawah enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 tambah Abdul Aziz lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily, tajuk yang paling panas hari ini: pendakwa perlekeh bidang kuasa sultan. Persoalan besar ini timbul apabila berlaku penarikan tauliah kepada beberapa ustaz untuk menyampaikan kuliah ataupun ceramah agama di Selangor. Ini semua menimbulkan pelbagai polemik. Daripada dua orang yang paling terkenal yang ditarik tauliah itu, salah seorangnya adalah Dusuki. Beliau telah pun memberikan kenyataan yang agak luar biasa apabila beliau menuduh Mais sebagai berbohong dan Ijir liberal. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya. Apa yang menarik perhatian kita ialah, adakah tindakan itu memperlekeh bidang kuasa sultan? Itu persoalan besar. Ekoran keputusan Majlis Agama Islam Selangor menarik balik tauliah sebilangan pendakwah yang juga aktivis politik. Pendakwa bebas seperti Ahmad Dusuki Abdurrani dan Abdullah Khairi Harun telah menuduh Mais dengan pelbagai tuduhan. Tidakkah ini sama dengan mempersoalkan bidang kuasa Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah? Bukankah ini bermakna para pendakwa sedemikian memperlekeh kuasa Sultan? Sultan ialah ketua agama Islam di negeri beraja, manakala yang di Pertuan Agong adalah ketua agama Islam untuk Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Sultan Sharafuddin juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia. Mais adalah institusi langsung di bawah kuasa Sultan. Ia tidak berfungsi di bawah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Fikirkan sejenak. Tindakan menuduh Mais sama dengan mempersoal bidang kuasa Sultan. Maksudnya, ia sama dengan tindakan menghina Sultan dan itu adalah kesalahan 3R. Ini bukan kali pertama perkara seumpama ini berlaku. Ia didahului oleh pemimpin pujaan para pendakwa tersebut. Sewaktu pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram di Johor, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mempertikai kuasa lembaga rayuan. Beliau disiasat. Semasa pilihan raya negeri Selangor pula, pengarah pilihan raya PAS, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur, telah mempertikaikan kewibawaan Sultan Selangor dengan pelantikan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari. Sanusi yang juga Menteri Besar sedang berdepan kes mahkamah kerana mempertikai kuasa Sultan. Ada peribahasa Melayu yang berbunyi, guru kencing berdiri, murid kencing berlari-lari, murid seterusnya kencing berlari dan sambung lari-lari-lari. Itulah yang mungkin telah berlaku dalam kes Dusuki dan Khairi. Sekiranya para pemimpin boleh
parti boleh diambil tindakan siasatan dan dakwaan, mengapa tidak tindakan sebegini menyusul terhadap para pengikut mereka? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Adakah benar pendakwa yang telah ditarik sijil tauliah mengajar agama di Selangor ini telah memperlekeh kuasa ataupun bidang kuasa sultan? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan paling menarik sekali yang saya temui pada petang ini. Anda harus habiskannya karena ia memang paling menarik, lucu tapi benar, dan benar-benar lucu. Ini daripada Harapan Daily, runding dengan Singapura, gagal runding demi kawasan parlimen. Ini tentang peruntukan yang sebenarnya kita tak pernah tahu, tak pernah diberitahu oleh orang. Perdana Menteri kita telah pun membongkarnya beberapa kali di parlimen, dan hari ini timbalan Perdana Menteri yang kedua tampil memberikan kebenaran dan menyampaikan kepada kita yang tak pernah kita diberitahu. Beliau bertanya, adakah PAS benar-benar prihatin berkenaan keberadaan rakyat di 4 negeri yang ditakbirnya? Sekali lagi, pertanyaan besar ini, adakah PAS benar-benar prihatin berkenaan keberadaan rakyatnya di tempat atau di 4 negeri yang ditakbirnya? Ini persoalan yang perlu ditanya. Memandangkan PAS dan blok parti pembangkang, yaitu Perikatan Nasional, masih gagal untuk berunding dengan kerajaan dalam usaha mendapatkan peruntukan kawasan parlimen mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof mengesahkan tiada usaha rundingan dari pihak PN setakat ini. Kalau selama ini kita dengar ada orang kata mereka diabaikan, kerajaan persekutuan tak bantu dan sebagainya, kerajaan persekutuan tak memberikan peruntukan parlimen dan sebagainya, itu semua adalah perkara yang bohong. Kerana sebenarnya menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof ini, beliau kata sehingga ke hari ini tiada seorang pun, tiada usaha rundingan dari pihak Perikatan Nasional untuk mendapatkan peruntukan parlimen tersebut. Kata beliau, setakat ini yang jumpa saya cuma Syed Saddiq Syed Abdul Rahman saja, yaitu ahli parlimen Muar. Daripada Perikatan Nasional, belum ada surat rasmi daripada mereka, dan saya masih menunggu, kata beliau. Hairannya, dah 10 bulan kerajaan ini berjalan, masih belum ada apa-apa surat rasmi daripada Perikatan Nasional untuk membuat rundingan. Pernah ada perjumpaan dengan mereka, tetapi berkaitan hal-hal lain. Katanya kepada pemberita selepas merasmikan sambutan Jubli Emas Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara di sini pada malam Isnin. Penulis pasti ahli parlimen tahu kepentingan dana pembangunan untuk kawasan yang mereka wakili. Namun, mereka langsung tidak peduli perkara ini. Jika blok PN masih teragak-agak untuk berbincang isu peruntukan kawasan, bagaimana mungkin mereka berunding dengan Singapura? Timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man telah mengumumkan bahawa 4 negeri di bawah pentadbiran Perikatan Nasional membincangkan kerjasama dengan Singapura. Kami telah mengadakan perbincangan mengenai fokus pembangunan di Malaysia dan Singapura. Selain itu, pertemuan ini turut membincangkan potensi kerjasama Singapura dengan negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis yang berada di bawah pentadbiran PAS dan PN, katanya dalam hantaran di Facebook semalam. Perlu difahami, dana peruntukan kawasan boleh diperoleh dengan lebih cepat berbanding pelaburan luar dari Singapura. Mengapakah Wakil Perikatan Nasional yang telah dilantik tidak berfungsi sebagaimana yang disepatutnya? Saudara-saudara sekalian, ini memang persoalan paling besar kita, yaitu mengapakah Wakil Perikatan Nasional yang telah dilantik untuk menjadi juru runding orang tengah tidak berfungsi sebagaimana yang sepatutnya? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim umum keputusan yang paling ditunggu-tunggu. Selepas kemenangan di PRK Dun Pelangai beberapa hari yang lepas, Anwar Ibrahim membuat lawatan ke Sabah. Dan akhirnya hari ini Anwar Ibrahim mengumumkan keputusan yang betul-betul ditunggu oleh rakyat Malaysia. Hari ini melalui Malaysia Kini, Anwar mengarahkan supaya disegerakan projek Lebuh Raya Pan Borneo di Sabah. Bagi kita yang ada di Sabah, bagi kami rakyat di Sabah, pastinya ini adalah berita yang paling memberikan kita sukacita, memberikan kita kegembiraan. Kerana Lebuh Raya Pan Borneo ini adalah nadi kepada ekonomi dan juga nadi kepada pengangkutan di Sabah. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengakui pembinaan Lebuh Raya Pan Borneo di Sabah lebih perlahan berbanding di Sarawak. Justru kata Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof telah ditugaskan untuk memastikan pembinaan Lebuh Raya itu berjalan lancar dan tidak lagi tertangguh, sekaligus memenuhi janji kepada rakyat negeri Sabah. Ini yang kita mahu. Janji harus ditepati. Kalau inilah yang berlaku, yaitu perjalanan pembinaan projek Pan Borneo dapat disiapkan sebelum tahun 2027, saya yakin Anwar Ibrahim tidak akan susah untuk menang dalam pilihan raya itu, kerana pasti rakyat Sabah akan memilih beliau sekali lagi. Yang penting janji ini, yaitu Pan Borneo, disiapkan dengan menepati seperti yang dijadualkan. Selain itu, kata Anwar Ibrahim, Kementerian Kewangan juga diarahkan untuk memastikan penyaluran peruntukan dapat dipercepatkan. Saya setuju, Pan Borneo, Sarawak hampir siap, tapi Sabah amat perlahan. Jadi tugas Timbalan Perdana Menteri yang kedua adalah untuk menyegerakannya, kata Anwar Ibrahim. Kementerian Kewangan setuju untuk fast track asalkan ada proses tender terutama untuk kawasan Sabah, kerana Pan Borneo ini berpuluh tahun tertangguh peruntukannya ada, kata Anwar Ibrahim. Oleh kerana kita sudah janji kepada rakyat Sabah dan Sarawak, jadi tidak ada alasan kita lengahkan. Malah dalam Kembara Kenali Borneo ada dibangkitkan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, kata Anwar ketika sesi pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat hari ini. Dalam masa yang sama, Anwar berkata agensi penguatkuasa digesa bertindak tegas dalam memastikan tiada unsur rasuah dan ketirisan dalam projek pembinaan Lebuh Raya tersebut. InsyaAllah, kata Anwar Ibrahim, dalam beberapa aspek saya akan jumpa hari Jumaat. Tetapi dari sudut ketirisan, saya setuju. Kita kena tegas dan saya minta semua agensi penguatkuasa supaya jangan tolak ansur. Pastikan tidak ada lagi kebocoran dan ketirisan, kata beliau. Anwar menjawab soalan tambahan Muhammad Safi Abdal, warisan sempurna, mengenai kelewatan projek Pan Borneo Sabah berbanding di Sarawak yang sudah hampir siap. Selain masalah bekalan air yang berterusan disebabkan isu ketirisan. Untuk rekod, jadual Kementerian Kerja Raya mengenai 15 pakej fasa 1 projek Pan Borneo Sabah yang dijadual siap pada akhir tahun depan sukar dicapai. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sindumin, Yusuf Yaakob, sebelum ini berkata, dia tidak yakin jaminan itu dapat dipenuhi berdasarkan perkembangan semasa kerja pembinaan di semua pakej tersebut atau terbabit. Katanya, cara kerja kontraktor yang lambat dan tidak tersusun, selain dilihat tidak profesional, menyukarkan projek itu disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu tentang bekalan beras semakin hangat dikatakan di Malaysia. Bahkan baru-baru ini sudah tak tahan lagi, akhirnya Anwar sendiri, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, tampil memberikan amaran paling keras kepada semua orang yang cuba-cuba mahu menipu, yang cuba-cuba mahu mengambil keuntungan, menyusahkan rakyat.
Anwar Ibrahim mengatakan beliau tidak akan melepaskan dan dia akan mencari sampai kedapatan orang yang cuba menipu, cuba memanipulasi, cuba mengambil kesempatan atas perkara tentang beras ini. Dan terkini, satu sindiket penipuan beras telah dibongkar oleh SPRM. SPRM akhirnya membongkar sebuah syarikat di Kedah kerana tipu bekalan beras. Ini memang menarik kerana ianya berlaku di Kedah yang dipimpin oleh Muhammad Sanusi Maknur. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berjaya membongkar satu kegiatan penipuan pembekalan beras sebanyak 28,000 tan metrik bernilai RM100 juta melibatkan sebuah syarikat di Kedah yang menyebabkan kepincangan pengedaran dan penjualan bahan makan ruji itu di negara ini. Menurut sumber SPRM, syarikat tersebut sebelum ini dipercayai mendapat kontrak pembekalan beras di Semenanjung Malaysia daripada sebuah syarikat pertanian milik kerajaan negeri bernilai lebih RM100 juta setahun, kira-kira 7 tahun lepas. Berdasarkan kontrak itu, syarikat tersebut telah membuat pinjaman bank sebanyak RM30 juta sebagai pembiayaan projek terbabit beberapa tahun lepas, katanya dalam kenyataan hari ini. Menurut sumber itu, pengarah syarikat berkenaan disyaki telah berpakat dengan seorang ahli lembaga pengarah syarikat milik kerajaan negeri bagi mengesahkan pembelian dan penghantaran 28,000 tan metrik beras setahun, namun pembekalan itu tidak dibuat. Yang menarik perhatian netizen hari ini ialah siapa ahli lembaga pengarah syarikat yang adalah milik kerajaan negeri ini. Yang menghairankan ialah kenapa boleh bersekongkol, berpakat dengan ahli lembaga pengarah itu dengan seorang lagi pemilik syarikat tersebut. Ini amat mendukacitakan kita. Seorang ahli lembaga pengarah syarikat milik kerajaan negeri sanggup melakukan perbuatan terkutuk ini yang telah pun menyusahkan seluruh rakyat Malaysia, khususnya di Semenanjung Malaysia. Katanya, sebelum ini syarikat itu telah mengemukakan dokumen dengan butiran matan palsu kepada pihak bank untuk tujuan permohonan pembiayaan pinjaman berkenan dan telah menerima amount sebanyak 30 juta ringgit itu menerusi beberapa transaksi. Sementara itu, pengarah kanan siasatan SPRM Datuk Seri Hisamuddin Hashim ketika dihubungi mengesahkan perkara tersebut dan kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Saudara-saudara sekalian, saya amat suka dengan isu kali ini. Kenapa? Kerana ianya amat bertepatan sekali dengan keadaan kita sekarang. SPRM diharap terus dapat mengukuhkan lagi kuasa, bahkan menjalankan tanggungjawab dengan lebih berani lagi. Semoga dengan pembongkaran ini, masalah beras yang mencengkam Malaysia dapat diselesaikan dan harap-harapnya ini tidak akan harap-harapnya perkara ini dapat membersihkan nama Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.